Satu kes positif COVID-19 dikesan pada hari pertama perjalanan lengkap vaksin VTL antara Malaysia dan Singapura. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin kata kes positif itu dikesan pada pagi 29 November menerusi saringan yang dijalankan di pintu masuk Malaysia. Katanya tindakan cepat dan pagas. Latar belakang COVID-19 iaitu endemik yang melanda di zaman globalisasi ini. Secara umumnya ia dikira bermula di kota Wuhan, China. Ia berlaku pada akhir 2019 dan hingga merebak ke seluruh dunia. COVID-19 antara ciri-cirinya seseorang mengalami penyakit ini ialah radang paru-paru dan boleh menyebabkan kematian kerana ia mengalami simptom sesak nafas. COVID-19 ini ditemui di kota kecil Huanan iaitu di kota Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang termasuklah haiwan yang tidak boleh dimakan atau dikonsumi. Contohnya ular, kelawar dan berbagai jenis tikus. Namun pada tahun 2021 akhirnya terdapat inisiatif daripada WHO untuk rakyat dunia agar untuk mengurangi wabak serius penyakit ini iaitu vaksinasi. Antara vaksinasinya ialah Pfizer, AstraZeneca dan sebagainya. Dengan kewujudan vaksinasi ini, kita juga dapat mengurangkan jumlah kes yang berlaku seharian dan juga beban frontliner kita. Seperti yang kita tahu, sektor ekonomi adalah sektor yang terpenting dalam menjalankan sesebuah negara. Ekonomi negara yang lemah bukan sahaja dapat menjatuhkan perpaduan dan keharmonian negara, malah kedaulatan negara juga turut terjejas. Wabak COVID-19 telah menjejaskan bukan sahaja aktiviti ekonomi serata dunia, malah Malaysia juga telah terkena tempiasnya. Antaranya ialah pasaran bursa saham Malaysia jatuh secara drastik ketika COVID melanda. Ini adalah susulan daripada minat pelabur yang kurang memberangsangkan terhadap pasaran ekuiti tempatan dalam persekitaran ekonomi serta peningkatan kes COVID-19. Bukan itu saja, nilai mata wang ringgit Malaysia juga mengalami penurunan semasa COVID-19 melanda. Tangga pasaran minyak dunia juga menurun dan telah memberikan impak kepada negara-negara yang bergantung kepada hasil minyak seperti Malaysia. Selain itu, sektor seperti hiburan, pelancongan maupun restoran dan kedai-kedai makanan juga menerima kesan yang besar akibat COVID-19. Banyak sektor-sektor ekonomi di Malaysia ditutup bagi mengelakkan orang ramai berkunjung dan berkumpul di mana penyebaran wabak COVID-19 mudah berlaku. Ini menyebabkan ramai rakyat Malaysia kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan mereka bagi menyara hidup dan keluarga. Namun begitu, serangan COVID ini bukan hanya membawa perkara negatif semata-mata, namun banyak perkara yang kita boleh jadikan teladan dari serangan wabak ini. Antaranya ialah penggunaan bendera putih sebagai tanda memerlukan bantuan kepada orang sekeliling. Ini merupakan satu kesan positif antara rakyat dalam memupuk sikap tolong-menolong sesama rakyat. Selain itu, ada juga segelintir pihak yang sanggup membuat tabung makanan atau food bank di kawasan perumahan atau di surau bagi tujuan membantu golongan yang memerlukan. Badan-badan NGO dan sukarelawan telah memainkan peranan mereka dalam membantu golongan yang kurang bernasib baik dan tidak berkemampuan dalam mengharungi COVID-19. Kita boleh lihat bagaimana rakyat saling berganding bahu dan prihatin dalam membantu antara satu sama lain tidak kira darjat dan bangsa. Cara-cara Malaysia menangani wabak COVID-19. Pertama, bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara secara berfasah mulai 18 Mac hingga 31 Mac 2020 berdasarkan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1997. Yang kedua, mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan seperti memakai pelitup muka, sanitasi tangan serta penjarakan fizikal. Yang ketiga, kerajaan turut melarang sebarang aktiviti keagamaan, sukan dan sosial serta mengarahkan semua klinis kerajaan dan swasta ditutup serta-merta kecuali bagi perkhidmatan perlu sahaja, sekaligus menyebabkan ramai yang terpaksa
bermudayakan bekerja di rumah. Tidak terkecuali adalah para pendidik dan pelajar serta ibu bapa apabila proses pelajaran dan pengajaran di sekolah dan di institusi pengajian tinggi terpaksa dijalankan secara dalam talian dan maya seperti penggunaan aplikasi Zoom, Google Meet dan sebagainya. Yang keempat, pihak kerajaan mengekang penularan wabak COVID-19 secara menyeluruh melalui ujian saringan kesihatan yang diadakan di seluruh negara. Dan kelima, PKP di Malaysia dapat membantu kerajaan menangani wabak COVID-19 dengan penguatkuasaan undang-undang yang ketat dan tegas kepada pesalah yang ingkar PKP seperti tidak memakai pelitup muka, tidak melakukan penjarakan fizikal 1 meter dan berkumpul di tempat yang sesak. Wabak COVID-19 yang melanda Malaysia telah memberikan implikasi yang amat besar kepada rakyat. Hal ini kerana ia telah menyebabkan pelbagai perubahan dalam sistem politik, ekonomi, sosial, kesihatan dan pendidikan negara. Bahkan, wabak yang berlaku juga menyebabkan individu kehilangan kerja dan punca pendapatan, pelajar-pelajar miskin ketinggalan dalam pelajaran disebabkan oleh pengenalan kepada sistem pembelajaran secara online. Masalah kesihatan mental juga semakin berleluasa dan banyak lagi. Siapa sangka seluruh dunia akan mengalami gelombang krisis pandemik yang akan mengubah kehidupan seluruh masyarakat pada tahun 2020 dan 2021 ini. Dalam usaha untuk mengurang tersebarnya wabak COVID-19, banyak negara telah mengenakan penutupan sempadan dan perintah kawalan pergerakan PKP kepada penduduknya. Keberkesanan langkah-langkah pengurangan ini sangat bergantung kepada kerjasama dan kepatuhan semua anggota masyarakat. Bagi mengungkai kefahaman rakyat Malaysia berkenaan dengan pengetahuan sikap dan amalan masyarakat terhadap COVID-19, pasukan penyelidik daripada Universiti Kebangsaan Malaysia yang dikutai oleh Prof. Madya Dr. Emma Mizawati Muhammad dan Dr. Arina Anis Azlan daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan FSSK bersama penyelidik daripada Universiti Malaysia Perlis, Universiti Putra Malaysia dan Islamway University telah menjalankan kajian yang melibatkan seramai 4,850 responden dengan kajian tersebut telah tersenarai dalam artikel berimpak tinggi kuesioner. Hasil kajian mendapati 85% rakyat Malaysia mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai isu COVID-19. Walaupun terdapat sedikit kekeliruan informasi mengenai virus itu yang boleh merebak melalui udara, namun sikap rakyat Malaysia terhadap COVID-19 amatlah optimis dan dapat dikawal dalam membantu kerajaan mengatasi krisis kesihatan ini. Walaupun begitu, hanya sebilangan kecil yang menggunakan topeng muka kerana itu bukan budaya biasa yang dilakukan sebelum ini. Dalam menghadapi perubahan kehidupan baharu ini, orang ramai disarankan mematuhi panduan 3C dan 3W kerana kita jangki. Langkah yang boleh diambil adalah mengelakkan 3C yang merupakan tempat yang penuh sesak, crowded place, tempat yang terhad, confined space dan perbualan yang dekat, close conversation. Tetapi perlu berlatih 3W iaitu basuh tangan, wash, memakai pelitup separuh muka, wear dan amaran daripada KKM yang lebih berkonsep peringatan WARN. Mempraktikkan ini akan membantu negara dengan mengurangkan dan meratakan lekukan kes COVID-19. Pada masa ini, Majlis Keselamatan Negara Malaysia MKN dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM telah mengambil inisiatif dalam memastikan berita yang sahih dan maklumat yang betul sahaja dikongsikan kepada masyarakat. MKN dan KKMM amat aktif dalam mengongsikan maklumat dan berkomunikasi bersama orang ramai dan laman web portal mereka juga mempunyai site untuk mengenali dan mengawal penyebaran berita palsu. Sentiasa mengambil langkah awal dan mengambil kira berita COVID-19 kerana ia akan membantu kita untuk saling menjaga satu sama lain. Frontliner, mungkin perkataan itu tidak lagi pelik dalam kamus kita ketika COVID-19 melanda di Malaysia. Mereka merupakan perwira negara yang sanggup berkorban demi melawan virus itu, selain daripada usaha-usaha kerajaan sendiri. Mereka sanggup berkorban masa dan tenaga semata-mata demi melawan virus ini. Mereka merupakan antara yang paling berisiko tinggi untuk dijangkiti. Namun mereka terus melakukan kerja yang ditugaskan dan merawat pesakit-pesakit. Bukan itu sahaja, ada antara mereka yang sanggup bekerja lebih masa dan juga
sanggup tidak pulang ke kampung demi merawat pesakit tanpa penat dan lelah. Yang paling kesian bagi saya, ada ibu bapa yang takut nak balik ke rumah, takut menjadi pembawa kepada anak-anak mereka. Sebagai salah seorang ahli kepada frontliner, saya sendiri sangat faham dengan keadaan itu. Mungkin sedih, tapi bagi saya sendiri, saya bangga menjadi ahli kepada frontliner kerana tanpa mereka, kita tidak mampu membanteras COVID-19 ini sendiri. Yang paling sedihnya, ada di antara mereka yang turut dijangkiti COVID-19 ketika merawat pesakit sendiri. Namun kita harus sedar satu perkara, frontliner bukan sahaja petugas kesihatan, namun melibatkan polis dan tentera yang sanggup berkorban masa dan tenaga mereka juga untuk menjaga benteng negara dan mengawal pergerakan rakyat. Ada juga peniaga-peniaga kecil yang membekalkan keperluan rakyat demi kelangsungan hidup kita. Tak lupa juga rider-rider yang menghantar makanan kepada kita semua ketika perintah kawalan diperketatkan. Sebelum COVID, rider ni kurang lah sebab orang banyak kerja dalam sektor tetap, kerajaan ataupun swasta. Bila COVID-19 ni ada, dia macam terjejas, pekerjaan mereka terjejas. So, kerja macam ni yang susah untuk dia sebab apa? Masa fleksibel, kerja pun dalam telefon. Lepas tu, kalau customer pun nak order pun dalam telefon, memudahkan antara dua belah pihak lah. Tapi satu lagi, kurang lagi resiko dapat COVID-19 lah sebab kita di jalan raya kan, kurang. Lepas tu kat tempat kita ambil pick up makanan tak ada orang. So, para rider je kat tempat kawasan macam tu. Kurang sikit resiko untuk jadi apa? Jadi Penularan COVID-19. Itulah. Tak menular sangat lah COVID-19 ni. Banyak lah kita boleh lihat. Para rider pun menjadi salah seorang frontliner sebab kita menghantar makanan orang dan duduk quarantine. Macam tu lah. Terima kasih yang paling besar saya bagi kepada mereka kerana mereka wira sejati Malaysia, wira teragung kita. Terima kasih frontliner. Tidak pernah kita jangkakan bahawa kehidupan kita akan berubah dengan sekelip mata hanya kerana sejenis wabak yang menular bukan sahaja di tempat kita tetapi di seluruh dunia. Perang melawan pandemik perlukan kerjasama semua. Walaupun berlaku peralihan kerajaan dan pertukaran Perdana Menteri, namun misi tetap sama iaitu memutuskan rantaian wabak COVID-19. Perang melawan COVID-19 selaku musuh yang tidak kelihatan ini masih panjang dan memerlukan kerjasama serta sokongan semua pihak. Hal ini kerana berlaku mutasi dalam virus yang melahirkan varian baru. Berbagai inisiatif dilakukan kerajaan dalam memastikan bukan sahaja wabak ini dihapus segera, malah kelangsungan hidup rakyat dapat diteruskan. Oleh itu, rakyat mestilah bersatu padu dalam membendung COVID dengan mematuhi prosedur-prosedur SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Antaranya ialah teruskan amalan kebersihan diri yang tinggi seperti kerap membasuh tangan dengan air dan sabun serta amalkan jarak fizikal yang selamat iaitu sekurang-kurangnya 1 meter, memakai pelitup muka dan membudayakan norma baharu dalam aktiviti harian. Masyarakat perlu memberi kerjasama dan mengambil tanggungjawab sosial seperti melaksanakan peranan mengamalkan norma kehidupan baharu dalam semua peringkat dan lapisan masyarakat. Selain itu, usaha kerajaan melalui pelaksanaan perintah kawalan pergerakan tidak memadai untuk menghalang penularan virus berkenaan jika rakyat tidak mematuhi sepenuhnya operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan. Jika orang ramai perlu mengamalkan kawalan kendiri supaya virus berbahaya ini tidak menjangkiti dan ahli keluarga masing-masing. Kesungguhan kerajaan menangani penularan pandemik COVID-19 di negara ini sukar dicapai tanpa kerjasama antara rakyat dan orang ramai. Akhir kata dari saya, bersatu teguh, bercerai roboh.